Orang lelaki dia nak semayang di masjid, baru nak pergi bisik dalam hati, hebat dah aku pergi masjid ni, kawan-kawan yang lain duduk kat padang bola lagi, aku ni dah jadi orang warak ni. Dia ada bisikan itu. Lantas dek kerana aku ni tak ikhlas lah, cancel lah pergi masjid, semayang tepi pucuk katil tak habis-habis. Esok lagi semayang lagi, baru pakai jubah, ini macam riak pula dah pakai jubah. Kat rumah pakai singlet je semayang, riak ni, tak jadilah pergi semayang. Yang ini kata Imam Al-Ghazali, dia panggil talbisul iblis. Dia telah ditipu muslihat oleh iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil Ustaz Ahmad Ibrahim bin Ahmad Al-Hafiz selaku rakan bicara wara pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur kehadrat ilahi, sekali lagi saya dapat sampai menyampaikan syarahan di sini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 1735 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 28 hari bulan 12 tahun 2017. Maknanya sudah 4 tahun 9 bulan. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Malam ini kita nak membicarakan satu topik, moga-moga ada manfaatnya, iaitu berkenaan tentang keikhlasan. Hadirin hadirat sekalian, ibadat kita akan menjadi nilai tinggi dan bermutu, khususnya di sisi Allah, apabila ianya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dalam konteks bicara kita malam ini adalah soal ibadah kita. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 146, Allah Ta'ala mendidik kita supaya buat setiap amal ini mesti dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecualilah orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amalan mereka. Mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan mereka mengerjakan agama dengan ikhlas kerana Allah. Surah An-Nisa ayat 146. Sebab itu dalam ibadah, ikhlas ini sangat mustahab. Ada satu kisah diceritakan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia ni muazzin ataupun tukang azan di zaman Nabi. Dikatakan bahawa Bilal ini, dia punya lagu azan dia tak sedap. Bahkan ada yang mengatakan dia punya sebutan pun tak berapa tepat, kerana Bilal ni dia bukan orang Arab. Jadi bila sebutannya kurang tepat, ada di kalangan sahabat yang tak berapa seronok mendengar diction dia atau tajwid dia itu. Dia katakan Bilal dia tak boleh sebut huruf shin, jadi huruf sin. Jadi bila asyhadu alla ilaha illallah, dia tak boleh sebut asyhadu, dia kata ashadu.
Ada yang mengatakan dia jadi begitu kerana kecacatan yang disebabkan seksaan yang dihadapi masa mula-mula Islam diperjuangkan. Jadi walaupun demikian, Nabi tetap lantik dia jadi tukang azan. Apa sebab? Keikhlasan dia. Pernah beberapa orang sahabat datang jumpa Nabi, "Ya Rasul, boleh tak kasih chance satu kali peluang saja, kami mau azan." Hari-hari dah Bilal azan, lagipun dia azan tak berapa betul. Boleh tak kami tunjukkan cara yang betul, bukan kami nak mengajar dia. Nabi kata, biarlah Bilal. 2-3 kali lah orang minta, Nabi kata tak payah kacau dia lah. Satu hari tu Nabi beri keizinan. Yalah, kamu nak azan boleh, pagi esok semayang subuh. Jadi laki-laki ni pun esok semayang subuh dia pun azan. Semua semayang subuh. Allahu Akbar. Memang sedap lah, sebut orang Arab, sebutan sedap, lagunya pun sedap. Mereka pun semayang subuh. Hampir waktu siang datang malaikat tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apa nak jadi orang Madinah hari ni? Kenapa pula? Kenapa kenapa pagi tadi tak semayang subuh?" Nabi kata, kami semayang. Apa kata malaikat? Tak dengar pun azan? Bayangkan apa makna jawapan malaikat ini. Tak sampai pun azan itu tembus daripada atap ataupun bumbung masjid. Bilal bin Rabah walaupun bacaannya tak sedap, kerana dia ikhlas mengajak orang semayang, maka sampai ke langit amalannya itu. Sebab itu kita khawatir kalau kita misalnya pandai taranum, pandai mengaji, itu bagus. Tapi kalau tak jaga keikhlasan, kita khawatir lagu-lagu Quran yang kita kumandangkan itu tak keluar pun daripada Dewan Anwar Mat Taib ini. Sangkut. Sebab kita ada rasa macam ni pandai tak teman baca, pandai tak mereka reti nak buat begini. Dia ada sikit ujub, dia ada riak, ada sumah. Orang Perak ke? Boleh belaka. Tak ada masalah, dia lebih kurang cakap Perak, orang cakap Pahang. Lebih kurang saja. Jadi itu mustahaknya keikhlasan. Ada satu kisah pasal keikhlasan juga, ini dalam kitab Minhajul Qasidin. Ada catatan daripada Ibnul Qudamah. Dia cerita ada satu orang pendakwah. Ni kami para pendakwah memang ambil iktibarlah cerita ini. Ada satu orang pendakwah, dia ni ramai orang belajar dengan dia. Dia ada buat pusat pengajian, ramai orang datang belajar dengan dia. Masalahnya adalah bila nak murid nak pergi ke pusat pengajian dia itu, terpaksa tempuh satu kawasan yang ada pokok. Pokok tu ada pelunggu, ada jin besar. Jadi memang kena sakat. Tiap kali lalu adalah bunyi lah, suara macam-macam. Jadi anak-anak murid ni pun takut juga, macam kita habis forum kat pukul 10, 11 misalnya tak. Kalau nak balik seorang tak lepas, takut nak lalu di pokok itu. Mengadu ke Tok Guru pendakwah ni, "Ustaz, ikhtiarlah apa-apa yang patut, kami ni jadi tak daya lah, kena ganggu ini." Siapa mengganggu? Tu kat pokok tu ada penunggu jin apa tak tahu. Nanti aku pergi marah dia. Ustaz, dia pergi kat pokok tu, dia baca-baca ayat, keluar jin. Dia tarik janggut jin tu. "Hei jin, kenapa kau kacau aku punya anak murid?" Jawab jin, "Minta maaf Ustaz, saya bukan kacau, saya nak berkawan. Saya tak pernah usik yang teruk-teruk. Saya buat ketawa itu, saya tak pernah buat benda khianat. Saya nak berkawan, ikhlas saya nak kawan dengan anak-anak murid Ustaz. Termasuklah dengan Ustaz." Apa jawab pendakwah ni? "Kamu bangsa jin kuat menipu. Tak boleh percaya cakapan kamu ini." Jawab jin, "Ginilah Ustaz, saya berjanji dengan Ustaz, saya tak kacau dah anak murid Ustaz. Janji Ustaz dan anak murid nak berkawan dengan saya. Saya pun minat benda-benda macam ni. Sebagai tanda persahabatan, saya janji Ustaz, tiap-tiap hari saya akan sumbang ke pusat pengajian Ustaz. RM50 sehari. Saya letak bawah sejadah. Ustaz habis semayang, selok akan nampak duit RM50. Penceramah tu pendakwah ni kata, "Ni betul jin?" "Iya." Okey, kita tengok. Hari esok dia lepaskanlah jin itu.
Esok ustaz ni habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selok sejadah. Ui, ada RM50. Bagus jin ni. Hari kedua, selok sejadah, RM50 ada lagi. Ai boleh tahan jin ni, kira tak menipu dia. Dia budak-budak pun dia tak kacau dah. Hari ketiga selok sejadah ada, hari keempat ada. Cukup seminggu, selok tak ada. Memang bangsa jin menipu tak habis-habis. Ustaz tu tak apalah, dia tak nak hantar duit tu dia punya pasal lah. Tiba dia kacau lagi anak murid. Anak murid mengadu, ustaz kita orang dan seminggu je tenang berjalan, ni dia ngusik balik dah. Kata dia, ustaz ni kurang ajar jin ni. Dia pun pergi, dia baca-baca, jin tu keluar. Kali ni jin keluar dalam keadaan action je. Kan apa ustaz? Dia boleh tanya gitu. Jin, kau kurang hajar kau janji dulu kau tak nak kacau nak murid aku, apa pasal kau kacau sekarang? Jin ni boleh tanya, kalau saya kacau ustaz nak buat apa? Dia dah berani. Aku akan potong kepala kau. Potong lah. Jin cakap begitu. Ustaz heran, kenapa kau dah tak takut dengan aku? Hari tu kau merayu. Ustaz, dia kata, masa first time kau datang, kau ikhlas marah pada aku. Kali kedua ni kau datang, bukan kau marah aku kacau nak murid kau. Engkau marah tak dapat RM50. Itu puncanya ni. Tak seperti yang pertama dulu. Betul ke tidak? Betul juga. Kena. Walaupun kisah ini tuan-tuan puan-puan mungkin kisah rekaan saja daripada Ibnu Qudamah, tetapi memberi satu teguran kepada kita. Keikhlasan sangat mustahil. Barangkali percakapan kita tak sampai ke hati orang kerana faktor-faktor itu tadi. Sama juga ada satu kisah bagaimana Syekh Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin. Dia kalau habis ceramah, dia turun ke bawah, dia susun kursi. Pelik, panitia urus dia jadi marah ke dia. Ustaz, jangan, kita orang dah ada dah jawatan kuasa mengemas ni. Jangan larang saya nak kemas dewan ni. Kenapa ustaz nak kemas dewan ni? Aku ceramah sejam setengah, aku tak tahu Tuhan terima ke tidak. Tapi mungkin aku mengemas ni Tuhan terima. Bagilah peluang aku nak beramal. Bayangkan, kita tak kena kemas tak? Dah, ustaz cakap macam tu, kita kena dah lepas ni. Sudahlah tuan-tuan, kemas lah ya, jangan tak kemas. Letih. Tak balik malam ni. Berapa kursi ni? Adalah 600. Ada satu lagi cerita ulama namanya Al-Khalil bin Ahmad. Dia ni ulama bahasa Arab. Dia yang mencipta baris harakat pada tulisan Arab, bubuh baris. Dia ni jasa dia besar lah. Kita boleh baca Quran sebab dia bubuh baris. Lepas dia meninggal, ada satu orang ulama mimpi nampak dia di alam kematian dia. Ulama ni nampak Al-Khalil bin Ahmad duduk di atas satu bukit, diterangi cahaya terang menderang. Lantas ulama ni tanya kepada Al-Khalil bin Ahmad, Masya Allah Syekh, entah ni banyak nikmat dapat ni. Kata dia, Alhamdulillah, aku diampunkan dosa oleh Allah. Habis dosa-dosa aku Allah, cuma tak ada tindakan langsung. Apa amalanmu wahai Tuan Guru? Kerana amalanmu, kerana ilmu-ilmumu dalam bidang nahu, arud, syair ataupun dalam penulisan-penulisan mushaf, yang mana satu yang menyebabkan kau diampunkan? Kata Al-Khalil bin Ahmad, bukan. Itu sebahagian, tapi antara juga penyebab aku diampunkan oleh Allah, kerana dulu masa aku di kampung, aku ajar makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung dulu baca Al-Fatihah. Satu amalan kecil bagi kita, rupanya di sisi Allah besar. Sebab amalan itu kita tak akan sangka dia menjadi jasa besar. Kalau kita dalam bidang penulisan, kita ada jangkaan, oh ini akan jadi satu legacy. Mengajar Fatihah, mana kita sangka. Baik itu ibu-ibu, tuan-tuan, kalau ada orang-orang keliling kita, kita bagus Quran, suruh dia baca Fatihah sekali. Dengar dia baca. Betulkan mana yang boleh. Kalau dia amal, bagus. Mudah-mudahan jadi jariah kita. Sekecil-kecil, seperti ikhlas.
Begitu juga cerita Syekh Qadir Al-Jilani. Syekh Qadir Al-Jilani ni tokoh besar tasawuf. Syekh Qadir Al-Jilani anaknya ulama besar. Anak dia satu hari mengadu, "Wahai ayahanda, saya heran betul lah." "Kenapa kamu heran?" "Setiap kali saya ceramah, orang tak berapa ramai. Tapi bila ayah ceramah, orang penuh sampai belakang. Lepas tu pula time saya ceramah, saya prepare macam-macam. Bawa kitab itu, kitab ini penuh rujukannya, reference itu ini, citation itu ini. Ayah ceramah borak je." Memang Syekh Abdul Qadir Jalani, dia ceramah, dia cerita lagi mancing je. "Tuan-tuan sekalian, saya baru ni pergi mancing. Tengok ikan besar, ikan Allah, hebat ciptaan Allah." Orang insaf, melangis. Cerita mancing orang melangis. Anak dia kata, "Saya ayah prepare itu menurut qaul ini, mendasarkan ni. Orang seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut. Kenapa seorang-seorang tinggalkan kelas? Apa rahsia ayah dalam mengajar?" Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? "Mu tak ikhlas. Engkau mengajar orang kerana nak menunjuk engkau alim, kerana engkau nak menunjuk engkau ni ada ilmu. Orang yang mendengar ni semua orang tak ada ilmu kononnya. Jadi bila engkau ada niat yang begitu, ilmu engkau tak sampai pada mereka. Sedangkan orang yang mengajar, dia perlu merasa dia juga adalah insan yang lemah. Dia hanya sekadar nak berkongsi apa yang dia tahu, bukan nak mendidik, bukan nak mengajar sangat, tapi lebih kepada bukan memberitahu, sekadar mencetus mahu saja." Maka inilah dia, hadirin hadirat sekalian, pentingnya keikhlasan. Sebab itu kalau kita muhasabah diri kita malam ini, kita dalam hal amal ibadah, adakah kita telah ikhlas? Cuma para ulama mengatakan bahawa kalau nak tunggu ikhlas baru beramal, sampai kiamat tak beramal. Contoh, tuan-tuan puan-puan nak pergi masjid. Tuan-tuan lah khususnya, orang puan tak pergi masjid tak apa, tak ada pertanggungjawaban pun. Orang lelaki dia nak semayang di masjid, baru nak pergi, bisik dalam hati, hebat dah aku pergi masjid ni, kawan-kawan yang lain duduk kat padang bola lagi, aku ni dah jadi orang warak ni. Dia ada bisikan itu. Lantas dek kerana aku ni tak ikhlas lah, cancel lah pergi masjid, semayang tepi bucu katil tak habis-habis. Esok lagi semayang lagi, baru pakai jubah. Ini macam riak pula dah pakai jubah. Kat rumah pakai singlet je semayang. Riak ni, tak jadilah pergi semayang. Yang ini kata Imam Al-Ghazali, dia panggil talbisul iblis. Dia telah ditipu muslihat oleh iblis. Iblis daya apa yang mungkin tak bagi kita beramal. Caranya salah satu adalah membisikkan bahawa konon kita tidak ikhlas. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, orang nak sampai makam ikhlas, dia kena amal dulu. Riak ada sikit-sikit lah, show off tu ada sikit-sikit. Tapi kalau dah lama-lama dia dah kalih. Kalih ni bahasa Arab, khalis, tinggi sekali. Kalau orang Arab bumbung tingkat atas dia panggil fuq khalis. Mana kalih lah, dia dah kalih dah. Kalih air, khalis kan dia dah biasa. Macam ada orang dia tak pernah pakai kereta mewah. Dulu mungkin dia pakai kereta biasa. Masa mula-mula pakai Mercedes, BMW, memang congek berjalan, ada rasa kecongekan tu ada. Bila nak turun kereta tu adalah tonggek tu ada sikit tu ada. Sebab kita tak pernah rasa, kaduk naik junjung baru nak merasa. Lepas tu nak naik kereta tu pun adalah tu sikit. Kalau dulu parking kereta jauh-jauh bawah pokok, sejak pakai kereta baru dia nak parking depan pintu saja kerjanya, dia ada sikit. Tapi kalau dah pakai setahun, 2 tahun, naik Mercedes macam naik Myvi je. Tak perasan, aku ni naik kereta mana satu ni? Myvi bos. Myvi, tak perasan, kereta banyak. Hari tu driver tak bawa Mercedes, dia bawa Myvi. Kita dah rasa sama je. Ibadah pun sama. Dia mula-mula ada sikit nawai tu show off tu ada sikit lah. Nak pergi masjid tu pakai serban ikat. Ni warak ni, ulama ni. Dia pun taruh pula serban satu lagi atas kepala, balut pula pada badan lagi, janggut borin sikit. Dia gaya Datuk Lebay ni. Dia ada sikit lah mula-mula. Tapi lama-lama tak ada apa-apa lagi dah.
Maka jangan takut beramal dek kerana takut tak ikhlas. Saya tertarik nak berkongsi dalam kitab Qawaidul Ahkam. Ada dinukilkan oleh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tu nama kitab Al-Ikhlas, tentang bagaimana kita nak jadi ikhlas. Dia mencatatkan bahawa Sultanul Ulama, iaitu Imam Al-Iz bin Abdus Salam rahimahullah, pernah ditanya oleh orang, wahai Tuan Guru, macam mana kita ni nak selamat daripada nunjuk, riak, tak ikhlas dan sebagainya lagi. Kata dia begini, amal ibadah kepada Allah ni ada 3 jenis, 3 pesen. Pertama, ada amal ibadat yang disyariatkan untuk ditunjukkan. Ini tak boleh sorok. Macam mana pun kena tunjuk. Bukan soal ikhlas tak ikhlas, memang dia punya bentuk zahir amalan itu mesti di show off kan. Contoh, azan, nak sorok macam mana suara? Masuk waktu Bilal senyap. Sudah, ngapa Bilal lawan tak masuk ke? Ngapa mu tak azan? Saya rasa tak ikhlas, saya takut riak. Tak betul. Kan ustaz ceramah Bilal bin Rabah tu, awak nak tunggu level Bilal bin Rabah, tak adalah roboh dulu baru nak tunggu. Azan je dulu. Lama-lama dia akan sampai. Tak, azan nak sorok macam mana? Qomat tak boleh sorok. Dah kalau dah dalam saf, imam tu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapa bisik? Ikhlas. Tak, dia kena tunjuk. Bertakbir nak semayang, nak ikhlas macam mana memang kena bunyi Allahu Akbar, kena bunyi ya. Baca Quran dalam semayang secara jahar, itu memang kena tunjuk. Tok imam macam mana pula kau, ni semayang asar ke semayang zuhur ke apa, tak berbunyi Fatihah pada tadi, kenapa tak baca Tok imam? Saya ikhlas. Tak boleh baca kuat-kuat kan? Tak betul, tak mengaji. Khutbah Jumaat nak sorok macam mana? Orang semua tunggulah. Innallaha malaikatahu yusholluna. Tengok dia naik, nampak dah. Ketik tu naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak lagi orangnya. Mana dengar suara? Bila puasa Allah Akbar, Allah Akbar. Habis azan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Orang tak ada, rupa menyorok bawah meja ke dah. Ngapa khatib menyorok? Saya ikhlas. Saya tak nak orang tahu saya beramal. Tak cerdik khatib begitu. Khutbah kena tunjuk. Sembahyang Jumaat kena tunjuk. Menghantar jenazah kena tunjuk. Jadi kata Izzuddin Abdus Salam, ada amalan yang memang kau kena tunjuk. Ceramah boleh tunjuk, tak ada masalah. Kalau saya menyorok bawah meja, macam mana gaya tuan-tuan puan-puan dengar ceramah? Kita nerak dulu orang bawah dah. Nerak dengar suara. Mana yang ini kata Imam Al-Iz bin Abdus Salam adalah amalan yang tidak mungkin kau sembunyikan. Yang kedua, ada amal ibadah yang kalau diamalkan secara tersembunyi lebih afdal. Ada. Antaranya adalah berzikir dalam semayang. Kita sujud, kita rukuk kan ada tasbih-tasbih yang kita baca. Ketika duduk antara dua sujud, afdal disembunyikan bacaan itu. Ada setengah orang ustaz, dia baca doa iftitah, baca tasbih rukuk, pasal sujud, la ilaha illallah kuat sampai tu imam boleh dengar. Subhana rabbiyal bihamdi. Subhana rabbiyal bihamdi. Subhana rabbiyal bihamdi. Rabbi fil hamli majmud fa'zun wa afili wa'fali. Ngapalah pak cik ni kuat belum baca, barangkali dia semangat. Tapi yang itu afdal disembunyikan. Walaupun dia adalah syiar zikir, tapi kena sorok lah. Macam kita buat sekarang lah. Subhanallah, subhanallah, cukup lah. Subhanallah. Ada orang, Allah, kita orang imam kan, kuat lah makmur. At-tahiyatul Assalamualaikum. Lepas tu air Khamis dia buka puasa sunat. Hara betul lah jemaah aku ni. Yalah macam-macam PL lah kalau dah ramai tu ya. Macam-macam sama Ustaz, sama ya. jemaah sini sama. PL ni tak ada, tak ada lagi.
Lepas tu jangan buat air Khamis program. Air Khamis dengan hari Senin lah. Maghrib tu dia berlawan pantun sama dia. Lepas berbuka, sambung pula di belakang. Sama ada dia kenyang ataupun dia makan sikit, lapar lagi. Penuh angin. Susah. Ini cerita sajalah. Jadi, ada amalan yang afdal disembunyikan. Dan contohnya kita zikir dalam semayang. Dan ada amalan, kata Al-Iz bin Abdul Salam, yang kadang disembunyikan, kadang-kadang dinampakkan. Boleh berada antara dua keadaan. Apakah contohnya? Sedekah. Sedekah boleh ditunjukkan dan boleh disembunyikan. Mana tidak bagus, tidak betul kalau kita fitnah. Ngata orang sedekah, tolong orang, oh ini riak. Awak lu siapa untuk menilai orang punya sedekah? Sebab itu Allah Ta'ala pun tak ada masalah orang sedekah secara terang-terang. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyatan. Apa janji Allah? Untuk orang-orang yang mensedekahkan harta mereka siang, malam, sirran alaniyah. Sirran ni secara rahsia, alaniyah secara terang-terang. Dalam Quran kalimat sirran rahsia Allah ulang 6 kali. Kalimat alaniyah terang-terang Allah ulang 4 kali. Maka di situ kata ulama boleh terang-terang, boleh sembunyi-sembunyi. Tetapi disebabkan sirran 6 kali lebih banyak, maka afdal disembunyikan. Tapi boleh lah secara terang-terangan. Bahkan siapa yang sedekah secara terang atau secara sembunyi, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka pun dapat pahala. Tak ada masalah. Awak terang pun aku bagi pahala, awak sembunyi-sembunyi pun aku bagi pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Aku beri kepada hati mereka ketenangan, tak ada susah hati. Ini nikmat. Sebab itu kalau tuan-tuan puan-puan banyak masalah, tidur pun tak boleh. Ada setengah orang punya teruk masalah banyak nak fikir, nak tidur kena makan ubat tidur. Kesian. Kita Allah bagi nikmat mungkin tak kaya, tapi tidur kita mudah. Orang kita tengok ceramah tidur. Punyalah nikmat 2-3 orang dah saya tengok tidur begini. Tak payah makan ubat pun. Melentuk beginilah. Sebab dia tu dia buat api dia dim sikit senang jemaah nak tidur. Bagus. Ni idea yang bagus. Dia kalau orang tertentu kena makan ubat nak tidur. Pukul 3 pagi berguling-guling tak boleh tidur. Nikmat tidur ni. Sebab itu kalau kita dapat nikmat tidur, kita orang yang beruntung. Ada orang tak dapat nikmat tidur. Jadi salah satu yang Allah beri ketenangan adalah kamu tak ada susah hati walahum yahzanun. Don't worry, be happy. Ini surah Al-Baqarah ayat 274. Sebab itu cuma kata Al-Iz bin Abdul Salam, kalau dia khawatir dengan dia menunjukkan amalan itu boleh ditimpa penyakit riak, maka lebih baik disembunyikan. Samalah juga selain daripada sedekah, ceramah. Ceramah juga duduk tengah-tengah antara boleh ditunjukkan dengan boleh disorokkan. Macam kalau orang tu dia takut dia ceramah, orang akan puji dia apa semua, itu dia boleh sembunyikan. Ada orang tak tahan pujian, ada orang jenis tak kisah orang puji ke orang kutuk tak peduli pun, lantak engkau orang lah. Ada orang tak boleh, dia suka orang puji je, tak boleh orang kutuk. Asal kutuk dia tak boleh tidur. Letih. Takkan nak sebut terbaik ustaz. Tiap masa ada masa kita salah fakta apa semua kan. Jadi kalau orang macam ni baik ceramah bawah meja sajalah, jangan bagi orang tengok muka dia. Dia menulis ke, bukan secara berhadapan begini. Sebab itu balik kepada tadi, sebelum saya pulangkan balik kepada Ustaz Ahmad. Kalau kita nak melakukan satu-satu ibadat, jangan mudahlah beritahu kita ni ikhlas. Bukan senang. Macam ada orang dia post di Instagram ke mana-mana, sumbangan ikhlas daripada kami untuk pusat pengajian Al-Barakah. Perkataan ikhlas itu tak semudah itu kita nak jaja. Ikhlas ini, kata Al-Susi rahimahullah, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas ini adalah bila hilangnya perasaan memandang bahawa engkau sudah ikhlas. Itulah ikhlas. Fa in man syahada fil ikhlasil ikhlas,
Siapa-siapa yang merasa bahawa diri dia sudah ikhlas, faqad dittaja ikhlasu ilal ikhlas, maka keikhlasannya itu memerlukan kepada satu lagi ikhlas. Ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Kalau saya nak bagi contoh mudah, ikhlas ni apa? Ikhlas ni benda tak nampak dan tak dirasa, dan kita tak peduli. Maaf, ni contoh saja ya. Maaf, ni contoh. Sebab contoh ni paling mudah nak faham. Amalan kita yang paling ikhlas sekali adalah buang air. Paling ikhlas. Tidak ada orang mengenang, memikir, bersedih atas kehilangan, ataupun dia rasa dia nak kaji ke mana pergi benda tu. Lantak kau orang lah nak pergi ke mana. Itu ikhlas. Dan dia malu nak cerita ke orang. Oh, itu ikhlas. Tak tahulah kau perempuan share dalam Facebook lah. Bawa keluar bila air cerita tadi begitu dan begini. Orang tak cerita. Alhamdulillah 2 kg. Siap beritahu ya. Oh, berat sungguh tu. Kita tak cerita ke orang. Kita malu pula kalau orang tahu. Dan kita pun lepas pada kita dah selesai hajat, tak pernah lah kita nak ambil tahu dia pergi ke mana ya. Dah ada lantak kau lah nak pergi mana. Itulah ikhlas. Kadang-kadang kan Datuk, ada orang tu dia lupa flash, padahal dia yang berak. Sampai satu tahap dia tak nak mengaku dia berak. Tak mengaku pula ya. Sampai satu tahap macam tu ya Ustaz. Kita buat forum lain lah tajuk tu ya. Ni dah tu, ni tak makan lagi semua ni. Jangan marah dia, hari ni birthday dia ya. Hari ni birthday dia. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah ikhlas. Ikhlas macam contoh kita bagi duit ke orang, kita pun tak tahu dia duit tu buat apa. Kita pun tak ingat dah bila kita bagi duit. Tak tahulah kau tuan-tuan mengenang, tuan-tuan singgah mana buat air, kat mana, tandas mana, semua ingat. Oh, detail betul. Arena toilet pintu mana. Semua dia ingat. Mak lu singgah sini, tandas hujung sekali belah kanan, belah pintu belah nombor 2 lagi. Ui, mak hafal tandas. Orang tak hafal tandas mana dia masuk. Sama juga kita sedekah pun tak ingat. Ada datang ustaz jumpa, "Ngasihlah kak dulu sumbang kita orang." Sumbang apa? Kita tak ingat lah. Dulu bagi 1000 tak ingat. Iya ke? Kita memang ikhlas betul. Ikhlas betul. Sebab itu sebelum saya tutup, serah kepada Ustaz Ahmad, dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Kan ada surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan puan-puan cuba cari dalam surah Al-Ikhlas perkataan ikhlas. Tak ada. Itulah keikhlasan. Sedangkan umum Al-Quran mana ayat dengan tajuknya mesti sama. Kalau surah At-Tin, dalam tu adalah perkataan At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Tapi kalau ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu, sampai habis tak ada perkataan ikhlas. Maka kalau orang tanya apakah itu keikhlasan, tengoklah surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Tasma'uni rabbah تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في الدنيا هم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, menarik tentang syair yang saya nasyidkan sebentar tadi. Maknanya adalah Kau mendengarkanku wahai Tuhanku, Engkau mengetahui kesibukanku dan permohonanku. Engkau maha tahu ya Allah, tidak ada di dunia ini semuanya, melainkan aku sangat berhajat terhadap dunia ini. Tetapi aku memilih untuk meninggalkan pengabdian terhadap dunia semata-mata untuk mengabdikan diriku kepadamu ya Allah.
seperti mana yang kau mengharapkan, dan begitu juga aku mengharapkan redha-Mu ya Allah semata-mata. Lalu ya Allah, itulah yang aku harapkan anugerah yang kau akan berikan kepadaku, sehinggalah aku merasa cukup hanya mendapat redha-Mu, bukan lagi dunia. Subhanallah. Mungkin di situ boleh diselitkan berkaitan dengan ikhlas juga, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi lepas ni kita nak dengar Ustaz yang bahagia Datuk menyanyi pula. Saya belik-belik dekat TikTok Datuk. Saya dengar Datuk menyanyi. Boleh Datuk? Datuk Imam ya? Tak boleh. Baik tuan-puan dirahmati Allah, kita berpindah kepada soalan yang kedua. Sebentar tadi yang berbahagia Datuk ada sebut mengenai tentang bagaimana keutamaan dan kelebihan dan cara bagaimana kita nak melihat apa yang didefinisikan mengenai ikhlas. Dan terlalu banyak contoh-contoh yang telah diberikan tuan-puan dirahmati Allah. Baik. Sekarang kita nak tahu pula bagaimana keutamaan dan kelebihan apabila kita terus berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam segala pekerjaan dan kehidupan kita. Sampaikan satu tahap di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis menyebutkan mengenai sehinggakan syaitan tak mampu menembusi orang-orang yang ikhlas. Dipersilakan bagi Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada kegigihan syaitan adalah dia tidak berhenti berusaha menjadikan amalan kita ini tidak ada nilai di sisi Allah. Itu usaha syaitan. Maknanya setelah dia gagal menjadikan kita tak beribadah, dia dah bisik lah, jangan pergi masjid, jangan pergi dengar ilmu, jangan pergi mengaji, jangan apa. Tiba kita lawan, tetap pergi. Dia pun dah kalah. Tapi dia mari angle lain pula. Dia akan ganggu supaya ibadah yang kita buat tu tak ada harga, tak ada nilai. Dan ini ya kerja syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah Ta'ala sebut, dan demikianlah kami jadikan bagi nabi-nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang kerja mereka membisikkan kepada mereka kata-kata yang indah susunannya dan memperdaya pendengarnya. Antara cara yang syaitan lakukan adalah dengan membisikkan ke dalam hati kita riya, sum'ah. Ini habis. Kita dah buat amalan penat-penat, dia bisikkan riya dengan sum'ah. Apa makna riya? Secara bahasanya riya ini adalah daripada masdar ra'a yura'i ri'a'an wa riya'an. Kalau dari segi bahasa mudahnya, riya ini adalah kita nak menunjuk-nunjuk, menampak-nampakkan. Arahu annahu muttasifun bil khair wassalahi ala khilafi ma huwa alaih. Kata ulama, orang riya ini dia mempamerkan bahawa dia orang baik, padahal hatinya tidak baik. Apa yang kita nampak berbeza dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang itu. Ini riya. Sebab itu dari segi syarak, kata para ulama, riya ini ayyaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jal bal yuridu ardan dunyawiyan. Orang yang riya ini adalah dia melakukan ibadat bukan tujuan untuk Allah, tetapi dia melakukan kerana tujuan duniawi. Ada makna. Gitu. Ada makna tu. Ada makna. Kalau kata Imam Qurtubi lebih mudah lagi, haqiqatul riya talabu ma fi dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Orang riya ni adalah dia mencari keuntungan dunia dengan menunggang ibadah. Dia menggunakan ibadat untuk nak dapat kedudukan di dunia. Asluhu talabul manzilah fi qulubin nas. Tujuannya nak mencari tempat dalam hati manusia. Ni kan musim-musim orang nak belawan-belawan pilihan raya dan bagai-bagai lagi. Orang akan tunggang segala apa yang boleh nak memastikan dia orang bagus.
Dia kat pilihan raya orang tunggang dua perkara lah. Pertama agama, yang kedua rakyat lah. Dia tunggang siang malam lah. Oh ini untuk rakyat. Habis nama kita siang malam dia guna. Kita pun tak tahu. Aku pun tak tahu bila masa aku nak benda itu. Orang akan gunakan. Apa sebab? Kerana mereka nak mencari kedudukan. Sebab itu orang yang tunggang ibadah itu riak. Apa beza riak dengan sum'ah? Imam Al-Bukhari dalam sahih dia ada buat satu bab ar-riya' was sum'ah. Dia ada bawakan satu hadis daripada Jundub bin Abdullah. Man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang suka orang dengar amalannya, maka Allah akan mendengarkan aibnya nanti. Siapa yang suka orang nampak amalannya, maka Allah akan nampakkan aibnya nanti di hari kiamat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi perbezaan riak dan sum'ah adalah orang riak dia beramal untuk dipamerkan, dinampak-nampakkan kepada orang lain. Orang sum'ah pula dia beramal supaya orang dengar dia punya amalan. Maka riak berkaitan dengan mata, sum'ah berkaitan dengan telinga. Hati-hatilah. Dua ni kalau ada dalam ibadah kita, tak ada harga di sisi Allah. Allah tak nak orang beramal kalau dia niat nak dapat kemasyhuran di hati manusia. Hati-hati. Ada pula satu lagi yang kita khawatir juga diganggu gugat oleh syaitan, iaitu ujub. Ujub ni pula dia merasa kagum dengan kebaikan dia. Kacau juga. Tengok aku malam-malam macam ni datang dengar ceramah. Orang lain ada datang umur-umur macam aku ni. Tak ada. Duduk rumah lah dengan cucu lah, tengok aku. Sempat datang. Sibuk, aku pun sibuk. Dia dah start kagum dengan diri dia sendiri. Jangan kagum dengan diri sendiri, kagumlah orang lain. Kagum kawan-kawan kita. Bila kita sudah mula mengkagumi diri sendiri, itu namanya ujub. Nabi sebut salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang akan menjerumuskan kita ke lembah kehancuran. Pertama, syuhun muta'. Syuhun muta'. Kemudian wahawa muttabi' wa ijabul mar'i bin nafsih. Pertama sekali kata Nabi adalah orang yang kedekut. Dia mula kikir, bakhil. Macam kita, apabila datanglah orang minta bantuan ke apa, kita ada, bukan tak ada duit, ada. Tapi datang bisikan, engkau kerja bagai nak mati, dia datang suka-suka hati minta duit engkau. So dia cari tempat lain lah. Dia bisikkan. Jadi kata Nabi, bila ada bisikan itu, lawan. Syuhul muta', lawan. Bila dah ada bisikan nak kedekut ini. Ataupun tuan-tuan, anak isteri minta duit dengan kita. Bang minta duit sikit gini. Kita tak beri. Kita dah start kedekut. Padahal memberi nafkah kepada anak isteri itu kewajipan seorang suami. Maka bila ada bisikan itu, lawan, kata Nabi. Lawan. Jangan jadi orang bakhil. Dia apa beza kedekut dengan bakhil? Kedekut ni, duit dia orang tak merasa, tapi dia sendiri bergaya. Itu kedekut. Maknanya dia, kita tahu dia pegawai tinggi kerajaan, grade pun 54, duit banyak. Tapi time pergi minum air dengan dia ramai-ramai, dia join. Tapi time bayar, dia pergi basuh tangan. Lama dia main air. Dia kedekut. Ada kan orang jenis gitu, dia kedekut. Duit dia banyak, bukan tak ada duit, tapi dia berkira. Tapi dia bergaya. Pakaiannya, dia memang bergaya lah, bergaya. Kereta, ada style. Beza dengan bakhil. Bakhil ni lagi teruk lagi. Betul Nabi doa minta jauh bakhil. 8 doa yang Nabi minta, a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jauh pada bakhil. Bakhil teruk lagi. Bakhil ni, orang lain tak merasa duit dia, dan jangan ke orang lain, dia sendiri tak rasa duit dia. Duitnya berkepuk-kepuk. Rumah ada peti besi. Tabung haji ada berpuluh ribu. Saham koperasi lagi. Banyak duit dia. Tapi dia pakai kereta paling buruk dalam Ipoh. Ni contoh.
Bila orang ngutuk ke dia, Haji belilah kereta baru. Tak ada, aku zuhud. Bukan zuhud, bakhil. Dia tidak reward diri dia sendiri. Dulu di tempat saya, payah betul ceramah ada kamera-kamera, tak nak membawang. Tak apalah, tak sebut nama lah. Ada satu orang ni, dia ni pencen askar, pangkat pegawai lah. Dia punya kereta buruk betul. Yang cerita ke saya ni polis trafik. Dia kata, Ustaz, kita orang kalau nampak Haji tu kereta dia tengah bandar, kalau nak sampai traffic light besar yang 4 sempang ni, kita orang nampak kereta dia, kita orang suruh dia jalan dulu. Kita orang blok orang lain. Kenapa blok, tuan? Dia ni Ustaz, kereta dia kereta lama, kereta Datsun hok lama je tu. Nak kata klasik dah, orang kereta klasik ni berkilat, kereta ni kereta buruk. Dia kata kereta dia kalau sampai traffic light, kalau kena api merah, dia tak tahan panas, berasap enjin. Jadi dia jadi jam, kereta belakang semua dah tak boleh bergerak. Jadi kami nak alihkan, sebab takut jam, kami lah kena tolak kereta dia. Dia pula pesen dia, asalkan nak waktu orang balik office, time tu lah dia main di bandar. Time dia orang pencen, patut pusing lah kereta pukul 10 pagi. Time orang bandar tak penuh. Time orang balik kerja tu lah dia main di motor bandar. Dah satu kerja pula anggota kami kena menolak kereta dia ke tepi. Jadi nak selamat, nampak je kereta dia kepopopopopopopopop daripada jauh tu. Okey, tindakan. Okey, tutup jalan, bagi dah lalu. Jalan dulu. Melampau sangat, bakhil namanya tu. Bukan tak ada duit. Orang bakhil ni kalau dia pergi bank, dia cocok duit, dia nak keluar duit. Keluar 100. Sepatutnya orang merdeka dia bercakap dengan duit. Duit, aku nak mendapatkan kau setengah mati. Kerja pagi pulang petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, malam jadi siang, siang jadi malam. Aku dapat engkau, aku nak belanja. Palai muka, aku nak pergi Tesco. Contoh. Ni orang merdeka. Duit kita, reward yourself. Rasa nak makan, makan lah. Cheating day hari satu hari, makan sajalah. Tapi orang bakhil dah, dia bawa keluar duit 100. Bukan dia bercakap dengan duit, duit bercakap dengan dia. Hai, siapa suruh bawa keluar? Masuk balik. Beres apa? Pergi mesin sebelah, masuk semula. Duit dia, bukan duit masjid, bukan duit tabung, mana dah. Dia dijajah oleh duit dia sendiri. Lepas tu Nabi sebut, kalau kau ada syuhul muta', lawanlah. Kalau sekali dia dah berkarat dalam hati, habis jahanam. Duit banyak, engkau hidup merana. Duit banyak, hidup susah. Bila orang tanya ngapa? Zuhud. Tu bukan zuhud. Sayyidina Umar pun zuhud juga, tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Biarlah selesa sikit. Yang kedua, hawa muttabi', kata Nabi. Hawa muttabi' ni terlampau ikut kehendak. Macam puan-puan lah khusus dalam, bukanlah semua orang perempuan begitu, suka membeli belah misalnya kan. Dan itu nature lah seorang wanita. Kalau ikutkan kehendak ni, dia memang macam-macam benda nak dia beli. Buka TV kan, tengok Go Shop, Allah rasa periuk ni banyak betul dah beli sebenarnya. Tapi sentiasa ada je periuk bagus-bagus lagi. Kejap kan ada, kadang tak pakai pun. Saya ramai kawan-kawan cerita isteri dia beli periuk apa bukan periuk, benda tu macam automatik masak ni. Dia letak tu, campur, tekan, jadi turbomik benda ke nama begitulah. Saya pun tak ingat nama. Agak kan saya pun tak ingat namanya kan. Beli lalas tinggal begitu saja. Waktu bila rasa badan gemuk, tengok Go Shop lagi. Oh, exercise. Beli pula basic exercise. Letak exercise. Sangkut sejadah lah. Tengok treadmill, beli treadmill pula. Sangkut tawar mandi pula. Jadi tempat menyangkut je lah kita je. Tak boleh begitu. Itu hawa muttabi'. Terlampau ikut sangat. Dia Nabi ajar, bila rasa bisikan nak sesuatu, lawan dulu, kata Nabi. Lawan dulu. Jangan terlampau ikut. Berasa nak minum cendol, jangan terus je beli. Sabar dulu. Sekarang boleh order telefon je. Jadi dulu kita nak beli ni,
bercinta nak keluar, ada malasnya nak keluar, jam-jam kereta banyak ni, jadi tak jadi beli. Ataupun nak beli kena ada duit, tak ada cash macam mana pula. Tapi sekarang kan beli pakai telefon, duit tak ada pakai bank card, jadi menyebabkan kita punya kadar mengikut kehendak tu luar biasa lah. Kadang pun laju JNT hantar barang ke rumah, saya ingat hari-hari lah, petang barang lain, pagi barang lain, sampai budak yang pun laju tu macam saudara lah, rasa tinggal tak bagi minum sirap lagi, hari-hari. Jangan, Nabi suruh nafsu ni mu jangan ikut sangat. Ada hari kita jangan peduli sangat. Kalau makan, contoh orang kita pandai pula, kalau dah teringat tu beli je lah ustaz. Ngapa pula? Takut kempunan. No such thing kempunan. Tak ada, kita kena komando sikit dalam diri. Hidup kena ada jiwa komando sikit. Mana ada kempunan-kempunan? Jamah lah sikit. Mana ada kempunan? Tak ada. Cuma dia galat, dia prepare, kita tak usik, itu sajalah. Ada yang hujung Nabi sebut wa ijabul mar'i bin nafsih. Orang yang dah mula kagum dengan kehebatan dia sendiri. Jangan. Bila kita dah rasa respect diri kita sendiri, something wrong. Lepas tu dalam bahasa Inggeris ini dipanggil sebagai narsis. Narsisma. Narsis ni asalnya ada cerita legenda, cerita Yunani kuno. Ada satu watak legenda namanya Narcissus. Narcissus ini, dia ni dia duduk dalam istana. Satu hari dia pergi ke kolam, dia pandang dalam kolam nampak bayang-bayang. Bayang-bayang diri dia sendiri. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan bayang-bayang dia. Sampai peringkat dia angau. Tak sabar menunggu hari esok nak tengok muka dia sendiri. Dia pun pergi lagi, suka tengok muka dia je. Sampai peringkat dia jatuh cinta dengan bayang-bayang itu. Dan akhirnya, ni cerita legenda lah, dia mati kering seorang begitu saja. Dan bila dia mati, dia berubah jadi bunga narsisis. Ada bunga narsisis namanya. Jadi orang ujub ini, dia terlalu kagum dengan diri dia sendiri. Maka mari kita tanya, kita punya amal ibadah, kalau ada riak, sum'ah, ujub, tak ada harga di sisi Allah. Tapi kadang kita fikir juga, apa penyebab kita boleh ada benda-benda itu? Ada puncanya. Nanti kita akan terangkan. Kemudian balik semula kepada Ustaz Ahmad, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih yang bahagia Datuk atas pencerahan sebentar tadi. Lagu yang ulang balik lagi. Nak dengar juga Datuk ubat nyanyi ni. Tapi saya dah tukar jadikan Islam dia, Datuk. Kan? Ya Rahman Ya Rahim, alangkah ruginya kami, bagaimana nasib di akhirat nanti. Itu lagu Lily and Friend. Dia macam mana? Dia punya rentak awal Datuk. Tak boleh Tok Imam boleh nyanyi. Suruh Tok Imam nyanyi Mufarakah mamu. Baik tuan-puan dirahmati Allah, kita nyanyi lagu sikit orang faham lah. Boleh tak kita belanja? Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu menderu di dalam kata. Lemak manis. Sambung. Boleh Datuk? Sambung? Tak boleh je. Tak boleh. Baik tuan-puan dirahmati Allah. Dia yang tu pun kita dah tukar jadi Islamik sikit, Datuk. Dia yang Islamiknya bunyi macam ni. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik pelindung, sebaik penjaga, sebaik-baik penolongku. Banyakkan zikir di mana saja,
setiap masa. Jangan dilupa banyakkan zikir Allah, Allah, Allah. Di mana saja Allah, Allah, Allah. Setiap masa Allah, Allah, Allah. Jangan dilupa. Alah saja je nak hiburkan tuan guru kita. Boleh ya Datuk? Baik. Alhamdulillah tuan-puan dirahmati Allah. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu kita nak sebut mengenai halangan-halangan yang berbahagia. Datuk, kalau dalam satu kisah di zaman Rasulullah, ada seorang lelaki bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia ni tuan-puan dirahmati Allah. Coretan sikit sebelum kita serahkan yang terakhir ni, pusingan yang terakhir kepada yang bahagia Datuk. Beliau ni adalah orang yang suka mendengar ayat Al-Quran daripada Rasulullah, berdamping mendengar nasihat pada Rasulullah, sehinggalah Rasulullah mengharapkan keimanannya. Bahkan dia pun mengharapkan agar dia dapat beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang syaitan-syaitan manusia yang menghalang, menggoda dan mengacau dia. Dia kata, Ai Walid, takkan kau nak tinggalkan agama nenek moyang kau? Macam ni lah Walid, dia kata. Dia kata, Kak Walid, macam ni, kau kekal je. Kau kekal dalam agama nenek moyang kau, kemudian dosa-dosa kau semua aku tanggung. Dengan beraninya, kawan ni tadi, kawan setan ni, dia kata apa? Tak apa, dosa-dosa kau aku tanggung, tetapi dengan syarat kau kena bayarlah dulu. Nampak tuan-puan dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang yang bahagia Datuk, ada penghalang-penghalang ni tadi. Sama ada syaitan di kalangan jin ataupun bahkan di kalangan manusia. Apa pandangan yang bahagia Datuk? Silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang tanya kepada saya, apa sebab seorang itu boleh jadi ujub, riak, sum'ah, takbur, tidak ikhlas? Kadang-kadang benda ini disebabkan orang sekeliling juga, bukan salah orang itu. Saya ambil contoh, macam kita penceramah lah. Penceramah, kadang-kadang penceramah apabila dia terlalu dipuji sangat oleh peminat-peminat dia, sebenarnya itu merosakkan penceramah itu sendiri. Sebab itu dalam Islam, kita tak boleh puji orang melambung sangat. Puji sikit-sikit okey lah, tapi puji kalau sampai orang tu jadi riak, ujub, bukan salah dia, salah kita. Salah kita. Sebab itu orang yang puji melampau-lampau perlu diambil tindakan. Perlu diambil tindakan. Dalam hadis Nabi sebut, iza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihimut turab. Kalau kamu tengok satu orang yang suka sangat memuji-muji, ambil debu, sapu di muka dia. Hadis Muslim. Macam sedang live malam ni, semua orang buat jari begini kan. Adalah level 2 3 belum. Lepas tu komen, terbaik ustaz, terbaik ustaz, mantap, terbaik. Kita pun baca komen, terus tonggek dah, congek puji dia netizen. Apa punca kita jadi terangkat, terjek-jek ni tadi? Jek dia orang. Bukanlah kita suruh netizen kutuk pula, oi ustaz bodoh. Bukan gitu. Bukanlah begitu. Terus tak jadi ceramah. Dak kata Masya Allah, Subhanallah. Pujian hanya pada Allah, bukan pada orang. Mana katalah kita suka konten malam ni, Masya Allah ustaz, terima kasih, jazakallah. Kena dibinkan kepada Allah. Dalam riwayat daripada Al-Miqdad, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahtiya fi wujuhil maddahinat turab. Kata Miqdad, Nabi dulu ajar kami, kalau jumpa satu orang yang suka sangat puji orang, ambil tanah tabur di muka dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Habis ustaz, kalau tak boleh puji nak buat apa? Kata tuan-tuan perempuan tengok online, tak boleh klik jari bagus, tak boleh klik love, tak boleh klik gambar peluk love tu. Macam mana ustaz? Tak boleh bagi support ke?
Dia begini. Kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal 'aina haqqun." Nabi sebut, apabila kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada saudara engkau, daripada segi rupa paras dia ke, harta dia ke, ilmu dia ke, kepandaian dia menyanyi ke, bertutur ke, apa saja, maka apa yang kau kena buat? Nabi sebut falyubarrikhu, maka engkau doakan keberkatan kepada dia. Itu caranya. Sahabat tanya, kenapa kena doakan barakah? Barakah ni pusat pengajian. Kenapa gunakan berkat? Fa innal aina haqqun, kerana ain itu adalah perkara benar, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan puan-puan pernah dengar ain ya? Pernah dengar? Ada yang pernah, ada yang tak pernah dengar. Ain ni lain tahulah, tajuk ain ni panjang pula lah, ujung-ujung kat pukul 11 dan tak boleh lebih sangat. Mata tak boleh buka semua dah. Ain ni benda real. Real deal, benda betul. Iaitu kita akan ditimpa penyakit bila terlampau banyak dipuji. Kadang ada orang kalau penyakit, kalau terlampau pelik sangat, jumpa doktor pun tak tahu, kadang-kadang ain. Puncanya ain. Ain ni pujian. Dan puji ni siapa? Kita lah yang memuji. Tak boleh. Patutnya fal yubarrik. Dia dalam bahasa Arab, dia ada istilah berbeza. Tabrik ni mendoakan berkat. Kita jumpa satu orang, nampak dia handsome, barakallahu fiik, kita tabrik dia. Tabarakallah. Bacakan begitu. Bagi kita orang Melayu pun kita percaya, budak-budak kecil, kalau tuan-tuan puan-puan puji, demam. Demam. Anak cucu try lah. Oh la comelnya. Esok demam. Itu dia panggil ain. Maka apa kita kena buat? Masya Allah comelnya, tabarakallah, Masya Allah. Nabi suruh fal yubarrik, engkau doakan berkat, bukan kau puji dia bagai nak gerak. Terbaik ustaz, inilah ustaz terbaik sekali di Semenanjung Malaysia. Ustaz lah yang paling bagus sekali. Apa pujian begitu? Masya Allah ustaz, bagus huraiannya Malik. Tabarakallah, barakallah ustaz, doakan. Itu kan caranya. Fal yubarrik. Kadang kita buat sesuatu itu, dia ain ni jangan main-main. Saya boleh sebutkan mudah begini, don't play-play. Benda ni real. Benda ni real. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam kitab Fatwa Soal Al-Islam Soal wal Jawab, wa bihadza yatabayyanu anna al-a'ina qad yanzuru ila surati syakhsi fil haqiqah aw fit tilfas. Adalah sangat jelas berdasarkan kajian dan bukti-bukti, ain boleh terjadi ketika seorang melihat gambar seseorang saja. Sama ada gambar itu gambar yang still foto atau fit tilfas. Tilfas ni yang ada pada skrin television, skrin TV, dalam Facebook live. Ain ni dalam bahasa Arab maknanya mata. Awak tengah buka layar, ada berapa mata melengok sekarang? Dia guna gambar mata kan? Live pun ada gambar mata. Berapa mata? 1K mata. Maka saya terdedah kepada 1K pujian, yang kalau dia tak doakan saya, tak kena gaya demam lah. Bukan senang. Ain ni benda real. Kalau campur dalam dewan tu, campur lagi lewat ni tak apa, dia kena sopan santun tu, dia tak ingat lah. Sopan santun anak Melayu tu ya. Dan kata Syekh Muhammad Salah Al-Munajjid, wa qad yasma'u awsafahu fayusibuhu bi'aini, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Terkadang-kadang ain itu dia boleh memberikan, menjejaskan kepada kesihatan dan juga keselamatan. Ain ni pujian je. Pujian. Sebab itu saya selalu sebut, puji ni biarlah berpada-pada. Pertama, pujian menyebabkan orang boleh hilang dia punya keikhlasan, menjadikan dia ujub, riak, sum'ah, takbur. Dan bala lagi adalah pujian boleh menyebabkan orang jadi sakit. Pujian.
Lepas tu tuan-tuan ke perempuan nak puji cucu ke anak, hatta nak tuan-tuan nak puji isteri pun, janganlah melambung-lambung sangat. Mesti ada Masya Allah, Tabarakallah, malam ni comel sungguh awak, Masya Allah, kena ada gitu. Kalau tak esok adalah dia jadi pening lah, ada je benda menyebab dia tak masak lah jawab dia pening. Dia baringnya aku tak pusing mata lah, ada benda. Maka waspada panahan penyakit ain, jangan dilambung pujian melampau-lampau. Apatah lagi sekarang ini kita zaman moden ada akaun media sosial. Kita masing-masing seronok nak kongsikan hal peribadi kita supaya orang semua tahu. Tu saya dulu dengan Datuk Kazim, masa dia banyaklah satu, dia Facebook apa semua ya. Saya tak ada Facebook. Tuan-tuan yang jumpa Facebook tu semua fake account, tak tahu siapa buat, saya tak tahu. Fanpage Ustaz Badli Shah lah, peminat, tak ada. Saya tak ada kena-mengena pun dengan segala Facebook itu. Jadi dia tanya, Datuk Kazim tanya, "Anta tak ada Facebook?" "Tak ada Ustaz." Masya Allah, lena tidur. Memang lena betul, tidur, tak ada Facebook ni. Sebab itu kalau saya masa musim merdeka, apakah ciri-ciri merdeka hakiki? Orang merdeka adalah orang yang tak ada Facebook, tak baca komen, tak tahu orang benci ke orang suka kat dia. Merdeka! Tidur lena, tak tahu orang tengah menyampah ke kita ke orang tengah tak suka, tak tahu menau. Merdeka. Ada setengah orang dia ada Facebook, nak tidur buka komen. Ustaz bodoh, bodoh. Ustaz bengong, marah. Tunggu tak boleh tidur. Suruh pukul 4 pagi lah. Siapa suruh kau baca? Baca tak boleh tidur. Maka bila kita berkongsi apa saja dalam kehidupan, kita berseronok-seronok dengan perkongsian itu, maka bersedialah untuk kena panahan penyakit ain ini. Kita bila macam tadilah kita buat live, akan ada mata yang akan mematikan kita. Betul panggil ain. Mata ni dia ada kuasa dia. Betul lagu lama tu, dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh aku tergoda, terkecewa dari kerana mata. Kata Nur Kamalasari apa? Mata memandang, mata melihat, matalah puncanya. Matanya, dari mata ia datang lalu ke hati. Saya boleh nyanyi saja malah. Saja je. Tahu. Dok bila baru nyanyi ejah bagi sedap tak haji. Tak haji memanglah sedap ejah. Auto tune tak syok. Tak boleh tu imam, tak boleh nyanyi public sangat. Ni bukan saya kata kita tak boleh ada Facebook apa benda dakwah bagus, tapi perlu bayar harga dia. Apakah harganya? Awak dipuji, awak dicerca dalam masa yang sama, maka itu sebab menyebabkan banyak simptom lah kepada jiwa kita. Mungkin ada orang kata, ustaz saya okey je, follower saya 100,000, saya sihat je. Ain ni bukan tunggu jatuh pengsan. Orang puji, kok lawanya tudung, lawan konsang, pengsan. Bukan gitu. Ain dia bukan gila macam tu, dia bukan macam orang kena COVID-19 dah. Dia ain ni antara simptom dia jiwa gelisah, kita tak tenteram, tak karuan, mood swing, makan tak lalu. Semua ni simptom ain. Kita ada hari kita rasa, apasal aku ni macam gigi, apa tak kena aku ni ya? Salah makan ubat. Kita akan bertanya-tanya, salah makan ubat dah? Tak makan dah lah perut. Apa lagi kurang? Kita rasa tak karuan. Cari spek tak jumpa. Mana spek? Rupa duk atas dahi. Daripada tadi spek. Orang pakai spek mata, dia pakai spek dahi. Tak betul lalu. Rupa ada tergantung atas dia. Mana spek aku? Cari remote Astro. Manalah remote? Rupa tangan daripada tadi lah. Something wrong lah. Tak karuan. Waktu rasa gelisah, jantung tiba-tiba laju. Mengapa aku ni? Itu semua simptom ain. Kita sedang dipuji oleh orang. Dan ingat tuan-tuan, ulama' pesan, ain juga boleh berlaku bukan sahaja pada kita, pada benda tak bernyawa. Para ulama' mengatakan bahawa benda-benda mati pun boleh kena ain. Apa makna benda mati? Kereta, rumah kita, handphone kita, harta kita, boleh kena ain. Tuan-tuan bawa kereta lawa, bawa kereta cantik,
Orang pun puji, oh lah kereta dia kena ain, buat perangai kereta tu rosak, adalah problem, tiba-tiba itu semua tanda ain. Kita mungkin payah nak percaya kita orang moden. Ya ke? Tak. Sebab itu dalam hadis Nabi doa, kata Abu Daud, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, berikanlah taufik, berikanlah keampunan dan juga afiat kepada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Maka ulama mengatakan bahawa kalau dalam surah Al-Kahfi pun ada disebutkan yang kebun apa semua kan, dia kena ain, harta juga boleh kena ain. Macam betul orang Arab, kalau tuan-tuan perempuan perasan, kalau dia pakai kereta mewah, dia mesti pada cermin kereta dia akan tampal Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ataupun biasa yang paling banyak, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Allah. Supaya bila dia melintas kereta dia, orang tak puji kereta dia, orang baca tulisan zikir itu Masya Allah, dia dapat tabrik automatik. Pergilah ke Mekah, mana kalau kedai-kedai signboard, signage, dia mesti tulis Masya Allah, supaya dia nak kita sebagai customer zikir dulu sebelum sebut kedai dia. Masuk kedai dia, Masya Allah, hebat kedai dia. Sebab kita dah Masya Allah, tak adalah kena ain. Jadi itu caranya apabila kita nak selamat diri kita daripada kena benda-benda begitu. Saya takutkan ada jadi susah hati pula dia orang, sudahlah macam mana aku ni kena puji apa semua. Yang ini kita kena sama-sama kita lah mendoakan. Nabi suruh tabrik, doakan keberkatan kepada kawan-kawan kita, barulah hidup dia itu jauh daripada sebarang musibah. Puji boleh, tapi puji biarlah berpada-pada. Bukanlah tak boleh puji langsung, boleh, tak ada masalah, tapi biarlah berpada-pada. Wallahualam.